Nampak kan? Okey. Arahan soalan. Imla kullan minal faragh al-ati bismil maf'ul al-munasib minal af'al allati bainal qausain. Imla al-faragh. Isikan kullan, imla kullan. Isikan semua tempat kosong, setiap tempat kosong berikut bismil maf'ul. Dia nak apa? Dia nak isi dengan isim maf'ul. Bila sebut isim maf'ul, automatik kita dah dapat dua gambaran sepatutnya dalam kepala kita. Al-munasib yang sesuai, minal af'al minal af'al daripada fa'il yang duduk dalam qausain, bracket, dua bracket, dalam bracket tu. Kan? Okey. Jadi, soalan ni dia nak suruh jadikan isim maf'ul. Sebenarnya soalan ni soalan nahwu ke soalan saraf? Nak tanya. Soalan ni sebenarnya soalan nahwu ke soalan saraf? Cuba. Siapa berani? Danish Haikal kata nahwu. Orang lain? Kita tengok apa kata orang lain. Okey. Lagi? Siapa? Syuhada Azmi kata nahwu. Lagi? Okey, ada lagi? Sebelum saya terlupa. Okey, betul nahwu. Okey, nah. Sebelum saya terlupa, siapa yang kat sini yang belum masuk dalam grup WhatsApp kelas bahasa Arab? Sebenarnya untuk kelas bahasa Arab ni kita ada satu grup WhatsApp yang khas untuk bahasa Arab saja. Sebab apa? Grup saya sendiri jadi special sikit lah. Saya bagi awak masuk dalam grup WhatsApp saya. Nama grup tu ialah FJ BASPM. So, siapa yang belum ada dalam grup tu? Sebab apa-apa benda update, saya akan update dalam tu. Perubahan ke, apa ke, soalan ke. Nurul Batrisha belum ada. Nurul Batrisha belum ada kan? Saya Ustaz. Belum ada. Nur Syuhada, tulis sana. Nur Syuhada Azmi, Aufa Maisara, 3 orang. Siapa lagi? Saya belum. Nur Syuhada Azmi. Okey, siapa lagi? Sebab takut nanti awak termiss info. Aufa Maisara, 3 orang. Okey. Okey, 3 orang. Nanti kita add dalam tu. Tapi macam mana nak add lah? Awak kena sebab awak nombor phone awak mungkin dari cawangan lain kan. So mungkin nombor phone Syuhada dah ada dah. Syuhada dah ada. Okey, dalam grup tu. Awak mungkin daripada cawangan lain. Jadi awak PM saya punya staff lah. Awak ambil nombor phone ni. 019, tulis 019 757 3732. Lagi sekali 019 757 3732. Awak PM dia, nama dia Ain. Awak PM dia, nanti dia akan add awak dalam tu. Kak Ain. Okey? Saya type 019 757 3732. Okey, sekarang ni saya cuba siapa yang berani jawab untuk soalan 164. 164, 165, 166. 3 orang. Saya open je dulu. Saya nak tengok wira-wira negara ni. Jawab macam mana. Yang berani lah, yang berani. Okey, kita tengok siapa wira-wira negara yang berani nak jawab ni. Okey, saya open. Siapa-siapa saja boleh annotation. Soalan 164, 165 dan 166. Silakan. 164 siapa nak jawab? Dia suruh letak isim maf'ul. Isim maf'ul ni tajuk saraf. Okey, isim maf'ul tajuk saraf. Okey, tapi dalam bila dia masukkan dalam ayat, dia jadi berkait dengan nahwu. Asalnya dia tajuk saraf je isim maf'ul tu. Tapi bila dah masuk dalam ayat, nak buat isim maf'ul tu, nak bina isim maf'ul sama ada daripada fi'il thulathi atau rubai, itu cerita saraf. Tapi bila mana dia dah dimasukkan dalam ayat, maka dia jadi tajuk nahwu pula. Dia bergabung lah.
Macam Adam, Stacy bergabung meletup. Macam itulah juga. Okey, kita tengok jawapan daripada sahabat kita warna hijau. Okey, siapakah warna hijau ini? Siapakah warna hijau? Ashraf Hamdi. Okey, Ashraf Hamdi. Okey. Danish Haikal. Okey, satu lagi yang sedang on progress. Okey, warna pink. Mesti perempuan. Awak boleh labelkan nama awak tu, tag nama awak sendiri supaya saya tahu siapa yang jawab. Pink tu siapa? Pink. Aufa Maisarah ke? Okey, ke siapa? Ke orang lain. Okey, bagus. Anda semua sangat cekap dan sangat berani jawab. Ini yang saya sukalah. Bukan senang. Pelajar-pelajar nak berani ni. Saya masuk sekolah dulu pun takut juga. Baik. Apa jadi sekerap pula. Okey, 164 kita makin ya. 164 ya. Al-faslu faragh bitalamis. Tempat kosong tu. Mala'a ni memenuhi. Penuh. Jadi kalau kita nak buat ayatnya al-faslu, dia nak letak isim maf'ul, bermaksud ini senang. Soalan ni sebenarnya senang sikit sebab awak tak perlu pilih isim fa'il ke, isim maf'ul ke, isim alat ke, isim zaman ke, isim makan ke, isim bla 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 bla. Sebab dia dah bagi tahu. Isim maf'ul je dia nak. Isim maf'ul, bukan maf'ul bih ya. Isim maf'ul dia nak. Okey. Jadi awak tukar je lah. Mala'a, awak hanya ada dua choice sebenarnya. Dari segi sorafnya. Kalau kalimah tu fi'il sulasi, 3 huruf, ni 3 huruf lah, mim, lam, a. Mala'a, ini 3 huruf. Maka isim maf'ul dia atau wazan apa? Mamlu'un. Betul? Tawazan maf'ulun kan? Faham tak ini? Tawazan maf'ulun. Jangan tulis maf'ulun kat sini. Tulis terus jawapan mala'a tu. Jawapan dia apa? So al-faslu, kelas itu mamlu'un. Mamlu'un maksudnya dipenuhi. Kelas itu al-faslu. Kelas itu dipenuhi. Mamlu'un bit-talamiz. Bit-talamiz. Dengan pelajar. Dipenuhi dengan pelajar. So itulah jawapan dia. Okey. Boleh. Kemudian 165. Az-zujajah. Az-zujajah munkasirah. Munkasirun. Aufa Maisarah jawab munkasirun. Munkasirun, betul. Munkasirun. Kalau kita tak mim sini. Munkasirun. Okey, itu satu step betul. Bermaksud awak dapat 1 markah. Munkasirun dapat 1 markah. Sebab awak dah menjawab satu soalan itu, jadikan isim maf'ul tadi, dah. Dia ada 2 step. Satu step, jadikan dia isim maf'ul. Ini, jadikan fi'il ni. Jadikan dia kepada isim maf'ul dulu. Lepas tu, masukkan dalam ayat, dia kena tengok pula. Ada satu aspek lain. Apa aspek tu? Aspek nahu. Jadikan dia maf'ul tadi, itu isim maf'ul, itu soraf. Bila masuk dalam ayat, dia kena tengok apa? Dia kena tengok 4 perkara. Siapa yang masuk seminar teknik menjawab 2.0? Saya nak tahu. Siapa yang masuk baru ni yang saya buat 2.0? 20 berapa bulan lah? 25 ke? 25 bulan. Siapa masuk? Ada tak yang masuk? Okay. Cuba jawab chatting sikit. Siapa yang masuk? Ada. Okey. Lagi ada. Siapa yang masuk seminar tu? Okey. Danish ada. Aufa tak masuk. Okey. Hari ni saya ada buat seminar teknik menjawab. Okey. Kalau awak ingat balik masa seminar tu, saya ada bagi tahu. Bila mana kita buat soalan, kita kena semak menggunakan kaedah SEP. September lah. SEP. SEP maknanya semak 4 penjuru. Kita kena guna SEP. Setiap soalan yang kita jawab kena semak 4 penjuru. Apa yang 4 penjuru? Kena semak pertama dari segi apa? Dari segi perlu alif lam ke tak perlu alif lam. So 1.
Yang kedua, ini satu. Yang kedua, semak dari segi muzakkar dan muannas. Muzakkar dan muannas. Okey, dari segi muzakkar muannas. Yang ketiga, semak dari segi i'rab, marfu', mansub, majrur. Kalau kita nak betul-betul dapat A lah, kena semak, kena teliti. Dan yang keempat ni ketiga. Yang keempat, mufrad, musanna, jamak dari segi bilangan dia. Dari segi mufrad, musanna, jamak. Saya tulis satu je lah, mufrad. So, 4 perkara. Setiap jawapan yang kita buat, kalau kita nak dapat jawapan yang tepat, ni saya nak ajar awak, latih awak daripada sekarang ni awak fikir macam tu. Awak berjalan, jawab dengan ada SEP, ada SEP. Ada SEP ini, semak 4 penjuru. Okey, kalimah munkasirun. Kita tengok, kita praktis. Kalimah munkasirun. Betul ke jawapan dia munkasirun? Awak kena tengok. Pertama sekali, az-zujajah. Dia muzakkar ke muannas? Az-zujajah. Muzakkar ke muannas? Jawab. Cepat. Buka mic tak apa, senang. Buka mic laju sikit. Az-zujajah tu muzakkar ke muannas? Muannas. Ya, pastinya dia muannas. Okey, muannas. Sebab ada ta marbutah, kan? Senang tu. Jadi munkasirun dia perlu muzakkar ke muannas. Munkasirun dia perlu muannas. Munkasiratun. Tambah ta marbutah. Okey, tambah ta marbutah. Jadilah munkasiratun. Itulah jawapan yang betulnya. Nampak? Okey. Kenapa dia kena muannas? Kalau kita fikir lagi dari segi i'rab dia. Kenapa dia muannas? Dia marfu' kerana dia, kenapa dia muannas? Kerana dia khabar. Kenapa dia ni dia kena follow ni muannas sama muannas? Sebab dia khabar. Tapi dalam soalan ni tak tanya khabar. Tapi kita satu lagi saya nak cakap. Banyak tips ni. Satu lagi. Yang tadi salin 4 tu. 4 set tu. Satu lagi yang cakap. Dia dalam bahasa Arab ni gini. Soalan bahasa Arab ni. Dalam kita menjawab soalan bahasa Arab, kita kena fikir 2 perkara. Pertama, apa yang patut kita tahu dalam setiap soalan, setiap tajuk. Yang kedua, apa yang patut kita tulis. Tidak semua perkara yang kita tahu kita kena tulis. Tidak semua perkara yang kita tahu kita kena tulis. Itu kena tengok soalan. Ada soalan, dia tak minta benda ni, tapi dia minta, tapi kita kena tahu. Contoh macam sekarang lah, munkasiratun. Nak jadikan dia munkasiratun ni di sini, kita nak kena tahu juga, dia ni mubtada ke, khabar ke, apa i'rab dia. So dia khabar. Sekarang ni bila khabar, barulah dia kena sama-sama mutabaqah, sama-sama tak ada kalau ada ta marbutah, sama-sama ada ta marbutah. Kalau tak ada ta marbutah, dua sama tak ada ta marbutah. Contoh ke atas ni kan. Kenapa mamluun tidak mamluatun? Kenapa kita tak tulis mamluatun? Kenapa tidak tulis mamluatun? Kenapa tak ta marbutah? Sebab al-faslu ni. Al-faslu tu muzakkar ke muannas? Muzakkar kan? Jadi al-faslu dia adalah mubtada, mamluun adalah khabar. Jadi dia sama-sama muzakkar. Sebab tu kita tak tulis mamlu'atun. So, al-faslu mamlu'un. Nampak? Di konsep dia mutabaqah dia panggil. Mana selari. Dia selari. Kemudian 165 tadi, az-zujajah tu munkasiratun. Apa makna az-zujajah? Kaca atau botol. Botol itu atau kaca itu pecah. Munkasir. Pecah. Okey. Kalau meja, dia panggil al-maktabu munkasirun. Meja itu patah. Tu. Duduk situ. Faham Okay, slow down. Bagi pelajar barulah, saya risau juga sebenarnya pelajar baru ni sebab saya takut dia tak boleh follow. Tapi saya nampak ada yang boleh follow. So bagus. Kalau boleh follow tu bagus. Yang tak boleh follow, awak kena tanya. Awak kena tanya saya lah. Chat. Chat saya. Okay. 166. An-nawafizu tadi Ashraf jawab maftuhun. So Ashraf Hamdi, setelah saya bagi penerangan tadi, sama juga dengan kes di atas. Apa jawapan anda sekarang? Cuba betulkan jawapan awak balik.
Okey, Ashraf Amdi. Saya bagi awak peluang untuk betulkan jawapan anda setelah dua penerangan tadi. Nampak? Okey, nampak. Itu sepatutnya maftuhatun. Kenapa maftuhatun? Sebab an-nawafizu tu jamak taksir li ghairil akil. Dalam seminar baru ni juga saya sebut benda ni. Jamak taksir li ghairil akil. Jamak taksir bagi yang tidak berakal. Maknanya apa tu? An-nawafizu mufrad dia nafizah. Nafizatun jamak dia nawafiz. Tingkap atau jendela. Merenung keluar jendela kan. Jadi maftuhatun dia kena muannas juga. Itulah cerita dia. Sama-sama muannas. Sebab apa? Sebab maftuhatun itu adalah khabar. Tapi dia tak tanya sini khabar tak khabarnya. Cumanya dia kena macam kes saja, macam 165 tu. An-nawafizatu mubtada, maftuhatun khabar. Okey. So, maftuhatun adalah muannas. Jadi jawapannya maftuhatun. Salah kalau kita jawab maftuhun. Kalau pemeriksa tu baik, dia bagilah 1 markah. Kalau dia tak okey, dia bagi awak 0 markah. Itu masalah dia. Okey. Faham situ lah? Settle itu? Settle itu? Kan? Okey. Ada soalan setakat ni sebelum kita pergi kepada soalan berikutnya. Setakat 3 soalan ni, ada soalan lain? Ada soalan tak nak tanya? Silakan. Okey, Alfa faham. Okey, lagi? Ada siapa nak tanya soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, faham Okey. Tak ada, saya terus pada soalan berikutnya. Hati waznan. Okey. Hati waznan munasiban lil kalimat allati tahtaha khattun. Kalau wazan-wazan ni saraf lah tajuk dia. Wazan-wazan ni saraf. Okey, kita tengok jawapan daripada kawan-kawan kita. Saya rasa saya nak open je. Saya nak open je. Saya tak nak tetapkan siapa-siapa ni. Kita ada berapa orang. Jadi open. Siapa nak jawab, jawab je. Okey, saya open kepada semua orang untuk jawab. Okey, silakan. Laju Baguslah awak ni. Laju menjawab. Conteng. Selamat menyonteng. Soalan dia. Hati waznan. Beri wazan. Lupa tadi ke atas. Okey. Soalan dia hati waznan. Munasiban. Bagi wazan bagi kalimah-kalimah tu. Berikan wazan bagi setiap tu. Okey, lagi? Ada lagi 2 soalan? Silakan. 2 soalan lagi. Okey, bagus. Jawab boleh conteng serentak ya. Awak jangan try tunggu kawan. Conteng je serentak.
Silakan. Patutnya kita masa tengah jawab macam ni kan, sunyi-sunyi kita pasang lagu kan. Best sikit. Okey. Satu lagi. Soalan last. Silakan siapa seorang. Itu aja. Dengar ke lagu tu? Sementara tunggu kawan awak jawab. Settlekan. Tak dengar? Tak dengar Kuatkan sikit. Okay. Dengar? Tak dengar juga? Dah dekat dah ni. Sekat-sekat. Sama-sama. Okey, tak apa. Dah siap jawab dah pun. Suara saya tak sama-sama kan? Tak sekat-sekat kan? Okey, dia nak wazan. Bila wazan ni di atas daripada bahasa Arab ni dia panggil wazan lah. Dia berasal daripada fa'ala. Berasaskan fa'ala. Dia berasaskan gitu. Lepas tu tukarlah jadi taf'ilan, maf'ul, fa'il. Semua berasal dari fa'il, lam. Ni berasal dia. Okey, kita tengok. Itu makna wazan. Kalau makna sebenarnya timbangan. Wazan-wazan maksudnya timbangan. Neraca dia. Okay, yang pertama at-taf'il. Jawapan daripada Ashraf Hamdi dia letak ni at-taf'il. Okey, betul. Mudah je at-takhtit, at-taf'il. At-takhtit, at-taf'il. An-najah, al-fa'al. Ini semua adalah masdar. Ini pun masdar. Ini pun masdar. Bukan Mazda. Mazda tu kereta. Okey. Masdar. An-najah, awak follow je lah. An-najah atau wazan fa'il, al-fa'al. Kenapa? Yang penting awak kena tahu. Belajar-belajar wazan ni, apa tujuan dia? Sebenarnya, belajar-belajar wazan ni, pemeriksa ni dia nak tahu. Awak tahu tak mana kalimah tu asal dia, mana kalimah tu tambah, mana huruf asal, mana huruf tambah. Dia senang je. Yang asal dalam bahasa Arab ni, 1, 2, 3. Fa, ain, lam. Itulah yang asal. Kalau ada huruf-huruf lain selepas tu, belum tu, apa semua sekali tu, huruf selain tu lah, itu adalah huruf tambah. Huruf tambahan. Huruf-huruf tambahan, tambah. Ta, contoh ni. Ni kan, ni tambah. Dia nak tahu, awak tahu tak, mana tambah, mana asal. Jadi, takhtit ni, dalam kalimat takhtit, alif lam wajib tak ustaz? Tak wajib. Tak wajib. Takhtit ni, dia nak tahu. Bahawasanya, dia nak awak tahu. Ta ni tambah. Ya ni tambah. So, kalau ta ni tambah, ya ni tambah, makna asal kalimah tu adalah khattata. Khattata. Jadi, itulah asal kalimah dia. Sebab dalam bahasa Arab ni, dia penting kepada wazan-wazan ni. Dia nak tahu kalimah asal tu. Asal. Kalau bahasa Melayu contohnya, penulisan. Asalnya, tulis. Imbuhan tambahnya, dengan an. Penulisan. Itu bahasa Melayu. Dia tahu mana imbuhan, mana asal. Bahasa Arab, dia nak tahu mana asal, mana imbuhan juga. Tapi dia tak panggil imbuhan. Dia panggil huruf tambah lah. Huruf zaidah, huruf tambah. Yang kita tambah. Macam ni, ta dengan ya tambah. Asalnya, khattata. Khattata, merancang. Merancang. Perancangan. Khattata, merancang. Kalau at-takhtit, masdar dia perancangan. Rancang dengan apa yang ada di tangan. Pernah dengar tak lagu tu? Lagu Nausihat. Dulu dengan Anugerah. Tak pernah dengar lagu tu? So, khattata. Pernah. Tahu. Jadi, at-takhtit ialah perancangan. An-najah. An-najah adalah kejayaan. Berasal daripada najaha. Mana tambah? Nun. Nun pula alif lah. Asalnya najaha sahaja. Al-fa'al. Buat lagi tu jawapan dia. Al-fa'al. Okeylah. Settle. Senang je.
sebenarnya tajuk wazan ni adalah macam tajuk bonusnya. Macam seolah-olah macam dia bagi free je markah kat awak. Sebetulnya lah. Soalan wazan ni adalah soalan bonus. Soalan free. Sebab apa? Tak banyak nak kena fikir. Soalan tu soalan free. Tak banyak kena fikir. So, jami' follow je kalimah tu. Kan? Cuma ada kadang-kadang 1-2 triknya ada kat situ tengok. Macam jami' fa'il. Ni betul lah ni. Ni betul lah. Fa'il. Yanjah pun senang juga. Yanjah? Yaf'al. Soalan wazan adalah soalan bonus. Follow je. Tapi gunakan dengan asal fa'il lam ni. Gunakan tu. Itu saja. Munassaqah atau munassaqah. So jawapan dia adalah janganlah pergi kepada yatafa'alu ni. Ini dah pergi ke fi'il. Dia nak wazan. Wazan dia bebas. Wazan fi'il madhi, wazan fi'il mudhari', wazan masdar, wazan isim fa'il, wazan isim maf'ul, wazan isim alat, wazan isim apa lagi? Isim makan. Banyak wazan ni. Banyak wazan. Jadi sekarang ni munassaqah ni wazan isim maf'ul. So jadi dia mufa'alah. Wazan dia. Itu wazan dia. Mufa'alah. Munassaqah. Yanjahu yaf'alu jami'u fa'ilu an-najah al-fa'al at-takhtit at-taf'il. Senang. Selesai lah. Senang ke susah tajuk ni? Soalan ni. Okay, saya buka open dulu soalan sebelum kita pindah pada soalan lain. Ada nak tanya? Ada nak tanya? So, kalau senang, lepas ni jangan salah. Itu tujuan dia. Kalau senang, ya, saya nak tanya, silakan. Aina Shikin. Silakan Aina Shikin. Nak buka mic pun boleh, open mic pun boleh. Open mic lagi bagus. Sampai maksud. Mudah sampai maksud. Soalan awak supaya saya senang datang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Katakan macam soalan perkataan tu kita tak tahu perkataan asal dia. Macam mana kita nak tahu benda tu? Faham tak? Awak tanya saya faham tak tu macam staf saya suka tanya juga. Faham tak? Tak, Ustaz faham tak soalan saya? Faham. Terima Macam kasih. kalau saya tak tahu perkataan asal dia tu. Okey. Kalau kes yang kita tak tahu, kita tak pernah jumpa kalimah tu, kan? Tak pernah jumpa kalimah tu, maka agak sukar bagi kita nak dapat dia punya kalimah asal dia. Sebab apa? Sebab sekarang ni kalimah huruf-huruf tambahan ni, tengok macam ni salah satu tips, boleh bagi tip lah sikit. Huruf-huruf tambahan ni tak banyak dalam bahasa Arab ni. Satu, alif. Macam tadi, al-fa'al ditambah alif. 2, sin. Tambahan sin. Istaghfara. 3, ta. Ifta'ala. Istaghfara. Istaf'ala. Ni huruf-huruf tambahan dalam bahasa Arab. Dia tak banyak. Alif, sin, ta. Satu lagi, sabdu. Sabdu macam ni. Khattata ni. Dia asalnya sebenarnya khattata lah. Khattata. Sama juga dengan kharaja. Kharaja keluar. Kharaja. So double. Sabdu tu. Sabdu. Lupa. Awak ni orang KL kan? Orang Kelantan je sebut sabdu. Awak faham tak sabdu tu apa? Tak faham Ustaz. Cakap lah. Bila tanya cakap faham. Aduhai. Sabdu ni biasa orang Kelantan guna. Awak pernah dengar? Zakwan dengan Aufa, awak orang Kelantan ke orang mana? Terengganu. Terengganu sama lah, patutlah pun. Kalau Terengganu dia tahu. Kalau Zakwan KL, KL tahu tu kira hebat lah. Kalau Kelantan Terengganu memang dia guna istilah sabdu tu biasa. Faham. Sabdu makna tasydid. Ada syaddah tu, tasydid tu.
Jadi khatta tu maknanya dia ada tasydid. Itu juga kalimah yang ditambah lah. Sabdu tadi tu. Sabdu mana-mana tu tak. Dia adalah kalimah. Contohnya kharaja, kharraja. Karrama, karrama. Takriman, karrama. Asalnya karuma. Kan? Banyak lagi banyaklah kalau kalimah nak letak sabdu ni. Apa saja yang kita jumpa tu, banyaklah kalimah yang boleh letak sabdu. Nassaqa, tansiq, nassaqa. Macam munassaqa ni dia adalah berasal pada nassaqa lah, cuma dia isim maf'ul atau wazan mufa'al. Mufa'al. Sebab dia fa'ala, dia rubai kan. Cara kita nak buat isim maf'ul yang rubai dia lain. Kan, berbanding dengan sulasi. Kalau fi'il tu 3 huruf, senang je isim maf'ul dia atau wazan maf'ulun. Contoh qara'a, maqru'un, talaba, matlubun. Sebab dia 3 huruf. Talaba, qara'a. So jadi senang je lah dia punya isim maf'ul. Tapi kalau isim fi'il tu 4 huruf dan ke atas. 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, maknanya sebut rubai, masih sudasi, maka dia punya isim maf'ul dia lain cara. Tambah mim depan dia dan tu cara dia. Tambah mim depan dia, buang huruf mudhara'ah tu. Okey, tambah mim depan dia. Lepas tu letak baris atas kalimah sebelum akhir. Kalau nassaqa, munassaqun. Baris atas, munassaqun. Itu kaedah dia. Jadi, kalimah-kalimah ni, kena tengok. Kalau ada alif, sin, ta tu, atau sabdu tu, itulah kalimah. Kena buanglah yang tu. Itulah yang buang tu, maka dapatlah kalimah asal dia. Itulah cara bila mana kita tak faham kalimah, kita tak tahu kalimah asal. Contoh munazzamah ni. Contoh munazzamah. Tak ada dalam soalan. Munazzamah. Okey. So, kita kena mim ni dia bab lain dah sebenarnya, bab isim maf'ul. Okey. Ta ni adalah ta marbutah kerana dia muannas. Itu tak ada kaitan. Jadi mana huruf asal dia? Nazama. Itu 3 tu. Itulah huruf asal dia. Dan kalimah Arab ni paling banyak sekali dalam bahasa Arab ialah 3 huruf. Semua kalimahnya berasal dari 3 huruf. Paling banyak. Kalimah asal yang berasal 4 huruf tak banyak. Itu sangat sikit. Yang berasal 5 huruf lagi sikit. Berasal 6 huruf lagi sikit dan mungkin tak ada. Gitu. Paling banyak 3 huruf. Mana asal tu ada 3 je. 3 sahaja. Jadi lepas tu nak tolak yang mana? Tolak dulu alif sinta tadi dan sabdu tu, maka dapatlah yang asal. Walaupun awak tak tahu maksudnya sekalipun. Contoh. Istabsyara. Awak tahu tak maksud istabsyara? Tahukah anda istabsyara? Alah, bunyi mesin photostat. Okey. Istabsyara. Pernah dengar istabsyara? Bushra tu istabsyara. Berita gembira. Istabsyara. Ya, gembira bolehlah. Berita gembira. Istabsyara. Dalam istabsyara ni, kalau katakanlah kalimat awak tak pernah jumpa. Jadi mana yang asal, mana yang tambah? Apa yang asal dia? Apa asal dia? Jadi awak tengoklah. Carikan 3. Mana 3? Mana yang asal? Jadi ba, shin, ra. So bila ba, shin, ra ni, ini maknanya ini adalah asal dia. Jadi kalau awak tak tahu juga tu, awak tolak dulu alif sin ta. So tolak. Bila tolak, alif tolak. Warna-warna yang tukar color. Alif ni tolak. Lepas tu sin tolak. Lepas tu ta tolak. Tinggal apa? Basyara. Itulah. Itulah asal dia. Itu cara dia. Boleh? Mana kita tolak. Yang mana huruf tambahan tu ialah alif sinta. Biasanya. Ada juga kadang-kadang alif sinta ni dia memang asal kalimah. Asal kalimah itu cerita lain lah. Tapi saya nak bagi mudah, itulah cerita tip yang paling mudah untuk awak dapat bezakan mana yang tambah, mana yang asal. Okey.
Ada soalan lain? Silakan. Ada soalan? Saya suka kalau kelas ni ada soalan. Sebab soalan tu maknanya awak follow. Awak follow me. Kalau tak ada soalan tu maknanya mungkin awak follow juga. Tapi kadang-kadang mungkin awak malu. Tak perlu malu. Saya tak lama dah. Okey Yang ni boleh Apa maksud soalan 171? Munassaqah. Okey. Munassaqah ni maknanya diselaraskan. Diselaraskan. Masdar dia tansik. Nassaqa, munassaqah, diselaraskan. So kalau saya bagi ni at-takhtid as-salim, saya bagi dia punya jawapan. Jawapan pula. Dia punya makna. At-takhtid as-salim, perancangan yang elok, yang bagus, yang selamat, muhimmun jiddan, sangat penting. Penting sangat. Li'annahu asasun najah, kerana ia adalah asas kejayaan. Fi jami'il a'mal, dalam semua perbuatan, semua perkara lah, semua perbuatan. Fa'alaihi apa dia yang sebelum ni? Sebab saya tak nampak yang belakang. Ada lagi ke kalimah lepas tu? Tak boleh nak padam. Saya padam lah dulu, baru saya boleh bergerak. Saya padam dahulu. Okey. Lizalika, oleh yang demikian, liman yurid an yanjah, bagi orang yang nak berjaya, fa'alai, maka hendaklah an yahfaza a'malahu, dia menjaga perbuatannya, litakuna, supaya menjadi munazzamah, sistematik, tersusun, wa munassaqah, dan selaras. Okey. Munassaqah ni diselaraskan. Settle. Okey. Sekarang kita pergi ke soalan berikutnya. Imla kullan ni sebab dah masuk benar, kita bagi duduk sini. Senang. Salah tekan pula. Marah dia. Picit dia. Imla kullan, isikan tempat kosong bi kalimah mushtaqah. Ni kalimah mushtaqah. Ni lagi satu bentuk soalan. Kalimah mushtaqah dia lebih umum daripada isim fa'il, isim maf'ul tadi tu. Kalimah mushtaqah dia boleh jadi isim fa'il, dia boleh jadi isim maf'ul, boleh jadi isim alat, boleh jadi isim makan, apa saja. Itu semua mushtaqah kita panggil. Yang kita panggil isim mushtaq. Isim mushtaq ni ada banyak. Ada 7, ada 8 isim mushtaq. Antaranya isim fa'il, itu isim mushtaq. Yang antaranya isim maf'ul, isim mushtaq. Okey. Antaranya isim, banyak-banyak isim lagi lah. Okey. Kalau dalam buku ni, nak tengok buku cerita Nahu ni kan. Saya harap semua orang ada buku cerita Nahu. Jangan tak ada. Kalau tak ada, susah lah nak belajar. Okey. Kalau dalam buku ni, muka surat. Ni. Surat 41. Muka surat 41 ni ada. Dinyatakan isim mushtaq. Tajuk dia. Muka surat 41. Jadi isim mushtaq ni ada, dalam muka surat 41 ni dinyatakan isim mushtaq ada 7. Yang dia sebut sini lah. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, sifat mubalaghah, isim makan, isim zaman, isim alat. Jadi isim mushtaqah di sini ialah salah satu daripada 7. Itu. Tengok. So kita tengok siapa jawab, silakan. Jawab je. Saya bagi kebenaran, saya open. Okay, siapa saja boleh. Conteng. Okay. Silakan, 172, 173. Siapa nak jawab?
Okey. Baguslah awak ni, rajin. Semangat menjawab. Tak perlu tunggu lama. Yang lain pun buat Sebenarnya awak boleh jawab juga 2 orang dalam satu soalan. Kalau awak ada jawapan lain, awak rasa ada rasa lebih betul daripada jawapan kawan awak tu, awak boleh tulis je. Tulis sebelah dia lah, jangan potong, jangan sailang dia pula. Kesian dia. Tengok Okey, soalannya ialah imla' kulla minal faragh bi kalimah mushtaqah. Letak kalimah mushtaqah minal kalimat allati bainal qausain. Kalimah mushtaqah tu mestilah berasaskan daripada kalimah yang dalam bracket. Okey. At-talibani najihani fil imtihan. So ini betul. 2 orang pelajar itu berjaya dalam periksa. Udna minal Madinah masru. Ni sebenarnya apa ni? Saya tak berapa ke awak, hasrat awak nak tulis macam mana sebenarnya? Ra. Masrurun gitu. Ni alif ke apa? Ke tak ada? Alif. Hasrat dia nak tulis Aufa nak tulis masruran lah. Okey. Sama sebagaimana saya sebut, kalimah masruran ni betul sebenarnya jawapan dia. Tetapi betulnya sekerat, tak betul habis. Kalau kita semak dengan SEP, dari segi muzakkar, muannas, mufrad, musanna, ada 2 perkara yang kena tengok di sini. Okey, dia masruran. Betul masruran, dia jadi hal. Kalau i'rab dia jadi hal, dia mansub. Sekarang ni bila merujuk pada hal kan? Bila merujuk pada hal, dia tajuk sorof bercampur nahu. Sorof bercampur sama dengan yang tadi bercampur dengan nahu. Sebab itu sorof dan nahu ni dia payah nak pisahkan sebenarnya. Tapi kurang-kurangnya kita kena sedar mana satu sorof, mana satu nahu. Sahibul hal dia, soalan dia. Ni hal. Ni kalau kita i'rab dia adalah hal. Mansub. Okey. Bila hal, dia kena ada sahibul hal. Maknanya siapa yang gembira ni? Masruran. Siapa yang gembira? Udna minal Madinah. Kami pulang dari Madinah. Hal keadaan kami itu adalah gembira. So kami yang gembira kan? So sahibul hal dia ini. Nah. Betul tak? Nah ni. Nah ini adalah sahibul hal. Bila sahibul hal tu nahnu. Udna kami lah. Maka kami ni mufrad ke musanna ke jamak? Kalau kami. Singular ke plural kalau kami ni? Kalau saya, singular. Mufrad lah. Tapi kalau kami, plural. Jadi, dia kena jadikan jamak juga masruran tadi ni. Siapa tahu sini macam mana jamak masruran? Cuba, saya nak tengok lagi sekali awak tulis siapa-siapa lah. Macam mana jadinya? Silakan. Itu saya bagi tip-tip dia, clue dia. Okay, kita tengok. Danish jawab. Danish jawab masrurani. Itu jadi musanna Danish. Kita nak sekarang jamak. Macam mana jamak dia? Masruran mufrad. Masruran itu musanna. Macam mana kita nak jadikan dia ni jamak? Sebab apa kena jamak? Sebab sahibul hal dia jamak. Nah ni. Kami gembira. Kami pulang dari bandar. Hal keadaan kami ni gembira. Nah ni adalah jamak. So macam mana? Okey. Tengok Aufa jawab. Jawapan Aufa dengan Ashraf Hamdi sama. Itu sepatutnya. Masrurina. Kenapa kita tak jawab masruruna? Jamak kan tambah waw nun. Tapi kenapa ni tambah ya nun? Kenapa kita tak jawab masruruna? Kerana siapa tahu?
Kerana apa? Kenapa kita tak jawab masruruna? Saya nak dengar dulu. Ada siapa boleh jawab? Okey. Kenapa tak jawab masruruna? Ya, jadual jati. Betul, Danish. Rujuk jadual jati muka surat. Tak ingat muka surat. Muka surat dalam buku buku cerita Nahu. 7. Buka muka surat 7. Buka muka surat 7, tengok. Kenapa kita tak jawab masruruna? Sebab dalam muka surat 7 tu, tengok bahagian isim. Isim bila dia mansub, dalam keadaan dia jamak. Jadi mansub dia dengan apa? Dengan ya. Bukan dengan waw. Kalau jamak, marfu' dengan waw. Yang muzakkar salim. Kalau mansub dengan ya. Betul? Sebab itulah jadi masrurina, tak jadi masruhuna. Okey. Faham tak faham ni sebenarnya ni? Hello? Hello? Ada yang tak? Okey, faham. Ada yang tak faham? Yang tak faham saya nak tunjuk jadual jati. Cepat. Faham tak faham? Mengaku cepat. Kalau tak faham saya nak buka jadual jati. Kalau faham saya tak payah buka. Kalau tak faham cakap. Saya buka jadual jati. Okey. Semua ada buku Semoga ada buku. Sebab jadi susah nanti kalau awak nak rujuk. Okey, bagus. So saya tak tunjuklah kalau dah semua faham. Kemudian 174 la'ibal la'ibun, kami pemain-pemain bermain kuratul qadam, bola sepak fi mal'abin. Ni Danish ni dia gatal tangan. Asalnya dia betul, tapi sebab dia gatal tangan jadi salah lah. So dalam periksa jangan buat jangan letak baris sebab dia boleh mempengaruhi pemeriksaan tu. Sebenarnya jawapan dia ialah mal'abin. Tapi dia tak tanya. Dia tak tanya pun suruh baris. Jangan baris lah. La'ib pemain-pemain itu bermain bola di padang. So mal'abin cukup. Fi mal'ab je, tak payah. Bin pun tak payah. Sebenarnya ada haraf jar. So tak payah. So jangan kita letak supaya nanti bermasalah. Elok-elok kita betul jadi diragui pula kesahihan dan betulnya soalan kita, jawapan kita tadi. Boleh Gurau je lah Danish. Itu saya saja bergurau saja. So, okey. Sebagai peringatan untuk orang lain sekali. Okey. Sebelum kita pindah, ada lagi soalan pasal ni? Dalam 3 soalan ni, ada soalan? Silakan. Kalau ada. Tak ada? Ada tak ada? Ada ke tak ada? Ada. Tak ada. Tak ada. Faham Awak sebenarnya kalau habiskan 440 soalan ni, insyaAllah A dalam tangan lah. A dalam tangan. Kalau habis dan faham. Kita ni tak sampai separuh lagi ni. Tak sampai 200 lagi. So masih banyak masa untuk perbetulkan. Bukan soal habis. Jangan kata, Ustaz kenapa kita lambat habis apa semua. Tak nak lah. Bukan soal habis. Soal sekarang ni, habis tu dan faham. Kena habis dan faham. Kalau kita laju-laju pun, awak tak faham, tak ada guna juga sebenarnya. Sebab dalam periksa kita nak faham. Bukan nak habis soalan ni. Okey Sekarang kita pindah ke soalan berikutnya. Okey, bagus. Anda semua bagus. Fa'ilan munasiban fil faraghat al-atiyah bil kalimat allati bainal qausain. Letakkan fa'il yang munasabah, yang sesuai. Ni saya boleh besarkan lagi. Letakkan fa'il yang sesuai bagi yang dalam tempat kosong yang berikut. So saya open. Silakan. Jawab. Semua orang jawab ni. Soalan banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 soalan. Jawab. Awak tak jawab, ketinggalan. Semua orang boleh jawab. Walaupun kawan awak dah jawab soalan tu, awak rasa salah, jangan pula benda sama. Kalau awak rasa salah jawapan dia, awak tulis sebelah dia. Tulis siapa mengamuk. Siapa mengamuk keluar warna merah, keluar tanda cat. Testing pen baru. Okay.
Okey, teruskan. Jawab. Dengar tak lagu tu? Lagu Lam. Sambil-sambil awak jawab lah. Ada muzik sikit. Okey, satu lagi soalan tak ada jawab. Silakan. 175. Okey. Terima kasih pada DJ yang bertugas pada hari ini. Oh, tiba-tiba. Okey, kita tengok ya. Ya, Faiz, ada apa? Ya, Faiz, ada apa? Okey, sekarang kita tengok ya. Ya, Aiman, siapa lagi nak cakap? Sekejap ya. Ahmad Faiz nak cakap ke apa? Tak dengar? Okey. Sekarang kita makin tengok. Jawapan untuk soalan pertama ialah, saya kena notik sikit. Jawapan ni sebenarnya adalah natijah. Zaharat natijatul al-imtihan. Dia senang je, sebenarnya dia ada tips dia. Zaharat ta ni ta ta'nis. So fa'il, dia kata dia nak fa'il kan, ba' fa'ilan. So mestilah dia punya fa'il pun kena muannas. Maka dalam banyak-banyak ni 1 2 3 4 5 kalimah-kalimah ni mana satu yang muannas? Natijah. So automatik natijah. Hatta awak tak tahu maksud sekalipun awak boleh jawab. Zaharat natijah tu. Keluar keputusan periksa semalam. Malam keluar result exam. Keputusan natijah ni keputusan atau result. 176. Intasara al-qaid. So ni betul. Menang. Al-qaid. Kejap ya, kenapa jadi suara berdengung?
Allah. Okey. Awak dengar suara saya jelas ke tak jelas sebenarnya? Jelas ke tidak jelas? Okey, jelas. Sekarang ni, okey jelas. Saya je lah berdengung kat sini. Maksudnya awak tak ada masalah. Okey, jadi sekarang intasara al-qaid, menang Panglima Salahuddin Al-Ayyubi ala Salibiyin, ke atas tentera salib, fi ma'rakah, dalam peperangan ma'rakah atau pertempuran Hittin, peperangan Hittin. Qaid ni panglima, so betul lah. Yang 177, dia yudarris muallimul lughah, pelajar bahasa, mengajar. Muallim bukan pelajar, guru. Guru mengajar, guru bahasa, mengajar bahasa Arab, mengajar barnamij Windows. Belajar ajar Windows, program Windows. Ustaz yang tera bahasa Windows dia ajar. Kemudian ya'mal. Sini bukan natijah lah. Okey, ya'mal apa? Syababuna. So ini jawapan dia syababuna kat situ. Nampak bertukar tadi kan? Amarallah ya'mal syababuna al-yawm, pemuda kita hari ini, bikulli juhdin, dengan bersungguh-sungguh, bekerja dengan bersungguh-sungguh, li tahqiq, untuk merealisasikan tatallu'at, wawasan 20 wawasan 20. Kita ini, soalan ni dibuat mungkin 15 tahun lepas, tapi dia buat wawasan 2020, dan kita pada hari ini berada pada tahun 2020, wawasan 2020. Ingatkan wawasan 2020 ni ada kereta terbang. Rupanya kereta tak legak mana-mana. PKPB. Itulah. Itulah yang jadi hebatnya. Bukan setakat kereta tak boleh terbang, tak boleh nak terbang. Bukan setakat nak tengok kereta terbang. Kapal terbang pun tak boleh terbang. Sebab tak ada orang nak naik. Dia nak terbang nak pergi mana? Itulah. Itulah nasib kita 2020 ini. Okey? Tak apa. Seterusnya. 179. Amarallah ibadahu bittiba' sabilil mu'minin. Allah menyuruh hamba-hambanya untuk mengikut jalan orang mukmin. Itulah. Itulah jawapan dia. Okey, ada soalan di sini. Siapa ada soalan silakan. Saya macam tu ya, mengajar, mudah je mengajar awak ni. Cuma yang penting saya nak bagi awak tip-tip bagaimana nak trace macam tadi kan. Nak trace ni ada tata anis, ni penggunaan dia tu. Itu yang penting tu. Tips tu yang mahal sebenarnya, yang susah nak belajar. Saya nak ajar awak trace. Awak nak trace macam mana jawapan. Ni macam ni. Kadang-kadang jawapan dia mudah aja tapi kita tak perasan. Kalau tak perasan, awak ingat betul-betul set tadi tu. Semak 4 penjuru. 4 penjuru yang saya ajar tadi. Pertama dari segi alif lam, kedua dari segi muzakkar muannas, ketiga dari segi i'rab marfu' mansub majrur, keempat dari segi mufrad musanna jama'. Kena tengok situ. Soalan macam ni memang kena faham maksud ke ustaz. Memang kena faham maksud ke ustaz. Macam contoh Zuhairah tadi kan, 175. Yang tu awak tak tahu maksud pun awak boleh jawab. Yang lain memang kena tahu maksud. Kalau tak tahu maksud memang susah jugalah. Tak lagi awak buat amarallah ni, awak pergi buat amara muallim. Sebenarnya kalau tu mungkin pemeriksa boleh bagi jugalah. Tu memang soalan ni sebenarnya lebih pada maksud. Okey, ada lagi soalan? Sebelum kita bergerak pada berikutnya, ada? Ada atau tiada? Ada atau tiada? Tiada. Ada. Tiada. Tak ada. Tak ada. Okey, kita terus. Bagus juga kita ni.
Tapi sebenarnya memang kita bila mana dah masuk level 179 waktu soalan ni kan, sebenarnya sebenarnya dia memang akan jadi, kita dah biasa, kita jadi lebih cekap berbanding dengan sebelum ni. Sebelum ni mungkin agak slow sikit, tapi bila dah masuk soalan-soalan dah banyak-banyak ni kan, kita dah semakin cekap. So itu betul. Itu betul. Sebab tu macam lagi mudah sikit berbanding dengan sebelum ni. Okey. Target tu cukup besar ke? 200. Sebab saya nak habiskan macam tu, senang. Okey? Okey, nampak kecil sikit tak apalah. Tapi rasanya boleh faham tu. Boleh nampak tu. Sekarang open. Saya open pada semua orang jawab. Hawil al-kalimah. Apa maksud hawil? Hawil maknanya tukarkan. Al-kalimat allati tata khotun. Kalimah yang ada garis kepada jamak. Okey. Sila bertukar sekarang. Sila bertukar sekarang. Boleh tukar, silakan. Jawab. Silakan. Conteng menyonteng. Aktiviti conteng menyonteng bermula. Gotong royong. Gotong royong. Okey. Bagus awak ni. Bergebut-gebut. Cantik lah. Bagus lah. Saya suka. I like it. Cepat awak buat Belajar macam ni kan seronok. Semua orang jawab. Awak salah tak apa. Terutama sekali bagi pelajar baru lah. Saya nak bagi tahu. Saya sebenarnya lebih suka awak salah daripada awak betul. Dalam latihan ni lah. Bukan biasa. Dalam latihan. Sebab kalau awak salah, ramai orang belajar daripada kesalahan tu. Tapi kalau awak betul, tak ramai orang boleh belajar dengan betul tu. Lebih senang belajar daripada kesilapan. Belajar daripada try and error. Tapi kalau betul, susah sikit dah. Orang pun dah nampak awak betul. Orang pun tak tahu yang salah macam mana. Yang kedua, kalau awak jawab salah, saya boleh andaikan apa yang awak fikir. Saya ada idea untuk awak. Tapi kalau betul, saya tak boleh fikir, tak boleh andai-andai apa lah. Kalau kebetulan betul pun, saya tak tahu. Kan? Itulah saya punya cara dia. Saya lebih suka awak salah daripada awak betul. Masa latihan. Supaya ramai orang boleh belajar. Daripada kesilapan. Sultan ya, kerana jawab salah. Oh, itu dia. Lain macam dia punya tagline. Tahniah kerana salah. Okey. 182. Silakan. Ah, 182. Siapa berani? 182. Tak berani. Semua orang tak berani jawab. Yang tu tinggal Alif je satu, seketul. Okay. Jawab. Saya dah open ke benda ni? Siapa nak jawab? Yang apa? Untuk makluman lah. Kalau ada yang tak tahu kan. Kelas kita sepatutnya memang 50 minit. Tapi saya sentiasa bagi awak kelas lebih masa. Saya akan buat sejam setengah. Sepatutnya 50 minit je. So maknanya kalau lebih kurang tu faham-faham lah ya. Mana sebenarnya kita dah ganti awal-awal lagi.
Sebenarnya kita dah ganti awal-awal lagi. Kalau kita 50 minit, kita buat sejam setengah. Tak tahu 80 minit lebih. Sejam setengah ni berapa? Lebih lagi 30-40 minit lah. 40 minit lebih. Okey. Okey. Nombor 180 ni Zakwan boleh tulis balik tak? Kenapa hilang Tiba-tiba hilang. Pakai magic kot. Ada magic. Tulis balik. Zakwan. Okey. Dengan gigihnya Zakwan menulis. Ya, akhirnya lengkap juga kalimat. Sebenarnya kalau pakai phone mungkin susah sikit kot. Susah nak tulis lah. Nak contoh atas phone kan. Tapi tak tahulah, setengah orang dia lebih selesa pakai itu. Ulang lah. Yang penting awak boleh jawab soalan ni. Okey. 180. Qubila at-talib fil jami'atil urduniyah. Qubila diterima masuk pelajar itu. So jamak dia at-tullab. Naam, sahih. Yatuful muslimani bertawaf. Dua orang Islam itu sekitar Kaabah, sekeliling Kaabah. Jamak dia muslimuna, betul. Bagus, Tania. Danish. Habatat at-ta'irat. Jamak dia memang at-ta'irat. Ini jamak-jamak ni kan. Jamak-jamak ni sepatutnya awak kena satu hafal. Tapi jamak ni sepatutnya jamak muzakkar salim, muannas salim, tambah wanun atau tambah alif ta kan, muannas salim. Tapi ada kadang-kadang jamak taksir. Jamak taksir je yang kena hafal. Jamak lain tak perlu hafal. Jadi at-ta'irat ni jamak muannas salim. At-ta'irat tambah alif ta daripada ta'irah. Jamak muannas salim. Yang ni tak kena hafal. Muslimun tak kena hafal muslimun. Dalam bahasa ni bukannya semua benda kena hafal dan tak banyak hafal pun. Kadang-kadang kita rasa susah bahasa Arab sebab kita rasa kena banyak hafal. Betul tak? Betul atau tidak? Dan sedangkan kita malas menghafal. Samalah dengan saya pun malas nak hafal. Betul tak? Kita sebenarnya sama. Ke siapa yang suka menghafal sini? Kita lebih kurang je. Saya pun tak suka menghafal. Jadi jangan ingat bahasa Arab kena hafal. Memanglah kena hafal sikit, takkanlah tak hafal langsung. Orang belajar matematik pun kena hafal. Hafal formula, hafal pantang larang dia, hafal tip-tip dia. Itu je lah. Kan? Fizik pun kena hafal, takkan tak hafal langsung. Sama dengan bahasa, bukan semua bahasa Arab tu kena hafal. Banyak kena faham. Dan hafal tip-tip macam saya sebutlah, banyak tip ni. Banyak tak tip saya bagi dalam kelas hari ni? Banyak atau tidak tips yang saya bagi kelas hari ni? Aufa kata banyak, Danish kata banyak, Syuhada kata banyak. Banyak gegila. Banyak gegila. Memang banyak lah. Tapi tips tu bukan pelafal pun. Awak praktis. Sorry. Suara tak keluar, minum ayak sekejap ya. Tak tutup video lah. Suara tak keluar. Okey. Jadi belilah air anda. Iklan. Oh, iklan tak berbayar ni. 7-Eleven. Okey. At-ta'irah. Okey, saya tahu. Habatat maknanya mendarat. Habatat makna landing. At-ta'irah, ta'irah kapal terbang di Matar Kuala Lumpur Ad-Duali. Matar Airport Kuala Lumpur antarabangsa. KLIA lah. 183. Asra' al-amilu ila maktabil hay'ah litaslimil istimarah. Siapa tahu maksud kata ni? Sebenarnya awak tak boleh tahu maksud ni. Kalau awak tak tahu, awak boleh jawab. Sebab
Dia tak pernah maksud, dia tak perlu pada maksud, dia hanya nak jamak aje. Sebab tu kata tidak semua kita kena hafal makna. Ada soalan memang kita tak perlu tahu makna pun. Kalau macam ni kan, awak tak tahu makna boleh jawab. Seolah-olah awak tak boleh baca pun. Cuma ayat yang dia bagi tu, dia nak supaya awak, itu adalah hint. Dia membantu awak memahami kalimah tu. Contoh, awak tak tahu maksud apa maktab. Jadi awak kena tengok kalimah sebelum tu. Asra, al-amil. Amil ni apa? Amil ni sebenarnya workers, pekerja. Al-amil ni adalah worker, pekerja. Asra, sari', awak tahu perkataan sari' kan? Cepat atau bersegera. Bersegera, bercepat-cepatan. Tu dia bercepat-cepatan. Amil, pekerja itu, ila maktab, ke pejabat al-hay'ah, pejabat hal ehwal. Litaslim, untuk menyerahkan. Istaslim, Islam makna berserah diri ya. Islam. Salima. Aslama. Aslama, menyerah diri. Aslama, Islam. Maknanya menyerah diri. Untuk menyerahkan. Taslim, sallama. Aslama dengan sallama. Jadi masdar dia berbeza. Aslama, masdar dia Islam. Berserah diri. Sallama, masdar dia taslim. Pertamalah. Litaslim, untuk menyerah. Al-istimarah. Ini yang saya tahu. Siapa tahu makna istimarah? Al-istimarah ni mungkin awak jangan dengar. Siapa tahu kira-kira. Siapa tahu makna istimarah? Saja je nak cakap pasal makna sikit, asyik pakai nahu-nahu je kan. Dengar makna pula, tengok. Siapa tahu istimarah? Li taslim untuk menyerahkan al-istimarah. Siapa tahu? Google sekarang. Awak kan ada Google Translate. Cuba awak Google. Yes, itu borang. Istimarah bukan tamar Istimarah bukan buah tamar. Awak Google, dia keluar borang. Istimarah adalah borang. Untuk menyerahkan borang. Dia laju, dia bergerak cepat untuk serahkan borang. Litaslim istimarah, untuk serahkan borang. Settle lah. Tapi tak tahu maksud istimarah. Kadang-kadang kita ni psycho lebih sangat. Dalam exam. Psycho. Alamak. Pertama, psycho apa? Psycho, alamak. Tak faham soalan ni. Asra apa benda? Al-amil, amil apa benda ni? Amil zakat ke, fitrah ke, amil apa? Lepas tu maktab tahulah meja. Pula meja pula begini. Pejabat sebenarnya. Dia boleh dua maksud maktab ni. Pejabat boleh, meja boleh. Al-hay'ah, apa benda pula hay'ah? Hal ehwal, apa ni, persatuan. Bolehlah orang banyak guna hay'ah ni. Okey. Li taslim, li untuk, li je tahu untuk. Taslim tak tahu. Istimarah pun tak tahu. Tak ada jawab, fail. Nampak? Kadang-kadang kita terlebih sangat. Terlebih overthinking. Risau berlebih-lebihan. Padahal, soalan ni tak perlu tahu makna pun. So, tips dalam peperiksaan nanti, jangan cepat gelabah. Kalau awak tak tahu maksud. Awak kena set daripada awal lagi. Tak apa, bahasa Arab ni. Kadang-kadang tak tahu maksud pun boleh jawab juga pun. Kena set awal-awal. Supaya awak tak risau. Risau, apa keburukan risau dalam PSN nanti? Risau dia mencetuskan panik. Bila risau berlebih-lebihan, dia mencetuskan panik. Kadang benda tak ada apa pun. Contoh sekarang, macam contoh sekarang. Awak baca-baca ni tak tahu. Awak tak baca betul-betul lagi dia punya ni. Dia punya arahan. Arahan dia hawil ila jamak je dia nak. Tak ada kaitan pun dengan makna sebelum dan selepas tu. Asra'a tak ada kaitan ila, tak ada amil, tak ada haid. Tak perlu. Jadi dia nak jamak je. So yang penting awak fokus pada jawapan dia. Makatib. Ni kena jamak taksir kena hafal. Jamak taksir je kena hafal. Maktabun jamak dia makatib. Untuk menunjuk kepada meja atau pejabat. Pejabat idarah pun pejabat. Makatib pun juga adalah pejabat maktabah. Maktabah tu library. Okey. Makatib. Makatib juga adalah pejabat-pejabat. Okey. So ataupun meja boleh. Jadi itulah makatib. Itu je kena hafal. Makatib. Makatib. Setelah 184. Da'at al-um abna'aha ila birril walidain. Ibu menyuruh anak-anaknya berbuat baik pada kedua ibu bapa. Yang ni juga tak perlu hafal maksud dia. Apa maksud birri tak tahu, walidain tak tahu, da'at tak tahu. Tak apa, boleh jawab. Tapi kena hafal apa? Al-ummu jamak dia al-ummahat. Al-ummahat itu memang jamak dia.
Okey, al-ummu jamak dia al-ummahat. Dalam bahasa mana pun memang macam tu. Memang ada benda-benda yang kena hafal. Benda-benda yang hafal. Contoh bahasa Inggeris. Plural dalam bahasa Inggeris tambah S. Betul tak? Plural dalam bahasa Inggeris tambah S. Tapi ada kalimah-kalimah tertentu yang bukan tambah S, jamak dia, plural dia. Tapi tukar. Kan? Tukar dia punya kata asal dia. Jadi gini, contohnya football. Football. Dia punya jamak apa? Foot. Bukan football tu, foot. Kaki-kaki. Bahasa Inggeris. Dia punya jamak dia apa? Tambah S ke? Kaedah dia memanglah tambah S. Foot kan? Jamak dia apa? Plural dia. Cuba jawab sikit. Foot, jamak dia apa? Hello? Kau tak dengar suara saya ni? Dah buka dah. Tak mute pun. Bukan food tu, bukan food makanan. Tu. Jamak dia fit. Football, dia tak panggil pula fitball kan? Kaki-kaki. Alah, Danish pula orang sebut dah kaki tadi. Bagi makanan. Tahulah lapar pun. Mak masak apa, Danish? Lunch makan apa ni? Tom yum. Ayam percik. Gulai kari. Kambing bakar. Tu dia. Nasi kerabu. Dengar buat nasi goreng. Dengar buat nasi goreng. Tu yang keluar-keluar food tu sebab dengar dah mak duk goreng kat dapur tu. Bau kat luar ni. Bau kat luar, bau sampai ke bilik. Tu yang keluar jadi food tu. Alright, sekarang ni food jamak dia fit. Sepatutnya kalau ikut kaedah dia tambah S lah. Foods kan? Foods. Sama dengan bahasa Arab. Tidak semua jamak tu kena tambah waw nun alif ta, waw nun untuk muzakkar salim alif ta. Dia ada juga jamak taksir, jamak yang memang kena hafal. Sama dengan bahasa Inggeris, food. Macam mana awak tahu nak jawapan dia? Kena hafal lah. Nak hafal ni mudah je. Awak selalu buat latih tubi. Awak akan jumpa. Awak tak perlu duduk ni, duduk kat tingkap menghafal. Food gini. Tak perlu. Sebenarnya latih tubi ni adalah hafal. Latih tubi sekarang ni, yang kita duk buat ni menghafal ni. Awak dalam proses menghafal sepatutnya. Sebenarnya. Saya cakap maktab, jamak, makatib. Okey, saya tak hafal satu kalimah. Istimarah makna borang. Bukan setakat awak hafal jamak, awak hafal makna. Istimarah borang. Okey. Taslim, menyerahkan. Automatik. Asra'at, bersegera. Okey, tak apa, asra'at tak ingat. Sekurang-kurangnya dapat makatib dengan istimarah. Dapat dapat tak dua perkataan pada petang ni, tengah hari ni? Dapat tak awak hafal dua perkataan ni? Saya tanya, awak dapat tak perkataan tu? Dapat tak maksud dia? Dapat. Awak hafal ke tak? Kalau saya tanya awak hafal, awak tak hafal. Sebab awak sendiri pun tak sedar awak sedang menghafal. Betul tak? Betul tak? Sebenarnya awak sendiri tak sedar bahawa awak sedang menghafal sekarang. Dan itulah cara pembelajaran yang betul. Kita tak rasa terbeban dengan belajar. Kita belajar, kita menghafal indirectly. Tidak langsung kita dah hafal. Kita pun tak perasan kita dah hafal. Macam mana kau tahu ni? Entahlah. Bila masa kau hafal? Entah, aku pun tak tahu bila masa kau hafal. Mana kau jumpa kalimah ni? Aku pun tak tahu jumpa kalimah, tapi makna dia aku tahu. Istimarah borang. Pernah jumpa lah. Kat mana jumpa? Tak tahu. Itulah sebenarnya hafalan. Itulah cara belajar yang betul. Macam tu tidaklah perlu awak duduk setengah jam istimarah borang ni apa sebenarnya. Tidaklah perlu. Tapi kalau nak buat juga macam tu, boleh. Teruskan. Kalau awak dah terbiasa menghafal macam tu, tak apa. Itu lagi bagus. Tapi kalau awak tak buat demikian, tapi awak masuk kelas, join macam sekarang ni lah. Join, saya sebenarnya insyaAllah, saya yakin anda boleh dapat A. Tapi, saya risau kalau awak tak masuk kelas. Itu je yang saya risau. Macam mana awak nak dapat A kalau awak tak masuk kelas? Itu je. Pastinya awak tak faham. Yang kedua, awak tak terdedah dengan bentuk-bentuk soalan yang pelbagai yang kita jumpa hari ini. Yang ketiga, awak tak menghafal. Otomatik awak tak menghafal. Betul tak apa yang saya cakap? 3 perkara tadi. Kebaikan dan kelebihan kita masuk kelas. 3 perkara betul lah.
Macam Danish. Danish ya, alhamdulillah dia tak miss kelas. Walaupun pada asalnya banyak salah, tapi makin lama saya nampaklah makin betul. Perkembangan tu, progres tu saya nampak untuk Danish. Tahniah Danish. Macam itulah kita nak. Saya risau kalau pelajar tak masuk kelas. Saya tak adalah nak pergi cari awak sampai ke rumah tu. Nak call awak tak payahlah. Awak dah besar. Dah pandailah awak fikir sendiri masa depan awak kan. Bagi saya tak begitu. Mana pandai-pandailah awak fikir masa depan awak. Bahasa Arab ni, awak nak jadi apa sekalipun tak kisah. Awak nak jadi doktor, awak nak jadi engineer, awak nak jadi arkitek ke apa benda ke, terpulang. Tapi bahasa Arab ni awak akan guna sebenarnya. Awak akan guna. Walaupun awak masuk bidang bukan bahasa Arab, bukan bidang agama sekalipun. Bila awak akan guna? Bila mana awak dah dewasa nanti. Bila awak dah kahwin, bila awak dah ada anak, awak akan guna. Pada masa itu awak akan rasa macam, ruginya tinggal bahasa Arab. Sebab itu, sekali awak dah dapat bahasa Arab, awak jangan tinggal. Walaupun awak masuk bidang lain. Lepas ni sekalipun. Awak nak jadi apa, jadi. Tak apa. Itu memang kita galakkan. Kita nak lahirkan ustaz profesional. Dia jadi doktor tapi dia tahu bahasa Arab. Dia jadi ini, dia tahu bahasa Arab. Dia hafiz Quran. Dia tahu bahasa Arab. Engineer. Dia pilot. Dia apa. Dia ni. Itu nak cerita lah. Itu nak cerita. Apa tujuan belajar bahasa Arab. Sebab tu, saya tak galakkan pelajar saya belajar untuk periksa semata-mata. Sebab apa? Motivasi awak akan turun. Belajarlah bahasa Arab kerana Allah. Ta'allamul Arabiyyah wa 'allimuhan nas. Belajarlah bahasa Arab dan ajarlah pada orang lain. Okay, last kali. Habislah kita ni sebenarnya. Lupa. Betul dah tu. Kita dah mukaddimah dah tu. Dah mukaddimah. Dah penutup dah tu. Jadi belajar bahasa Arab dan ajar pada orang lain. So, apa pelajar, boleh tak seorang, banyak tak perkara baru yang belajar pada tengah hari ni? Banyak tak perkara baru yang belajar tengah hari ni? Silakan. Boleh bagi tahu? Aufa kata banyak. Bagi satu contoh boleh tak? Saya nak tahu setiap orang bagi satu contoh. Apa yang perkara baru yang dia belajar hari ni sebelum kita left group. Bukan left group, left meeting. Boleh tak bagi tahu satu? Set. Yes, Aufa kata set. Semak 4 penjuru. Bagus. Dapat makna baru Zakwan. Bagus. Lagi? Ada yang lupa sikit tapi refresh balik. Ya, lagi? Siapa nak open mic tak apa. Tak tulis. Open mic pun tak apa. Lebih senang. Nak open mic. Saya nak dengar. Bukan apa saya nak dengar ni supaya saya tahu. Bagi saya mungkin benda tu tak baru. Tapi bagi awak baru. Itu saya nak tahu. Perkataan baru. Dapat perkataan baru. Lagi? Lagi? Silakan. Belajar fi'il tadi. Okey. Dapat refresh balik. Lagi? Teknik menjawab lebih mudah Faiz. Okey, bagus. Lagi? Ada lagi? Alhamdulillah. Okay. Maksudnya tak sia-sia lah. Dapat balik huruf tambah tadi, wazan tadi. Tambah alif simta tu. Syaddah. Alhamdulillah. Dan saya nak bagi tahu awak lah. Sepanjang kita dah buat 184 soalan ni, sebenarnya agaknya kalau kita kumpul tip-tip yang awak sebut tadi tu, saya rasa lebih 100. Sebab setiap soalan yang kita jawab, saya memang akan bagi tips. Sekarang kita jawab hampir 200 soalan. Bermaksud, sudah ada hampir 200 tips. Bahkan mungkin lebih. Sebab tu saya risau kalau pelajar saya tak masuk kelas. Saya risau. Sebab apa? Dia akan terlepas tip tu. Setiap minggu akan ada tip-tip baru. Akan ada tip baru. Sebab dia banyak tips. Tips ni tujuannya nak memudahkan awak supaya awak dapat tulis mudah. Supaya awak dapat angle yang betul. Awak masuk tengah okey. Awak dah ready. So, pesanan saya, jangan ponting kelas, jangan tak masuk kelas. Sebabnya yang rugi tu, sebab benda ni saya tak ulang balik. Bukan apa tip tak ulang, saya tak ulang balik 200 soalan ni. Saya tak ulang balik sebab kita tak cukup masa. Lepas ni kita nak belajar karangan, lepas ni kita nak belajar isti'ab. Itu lagi memerlukan tips tadi. Tip-tip yang 200 tadi tu, kita akan guna dalam karangan, kita akan guna dalam isti'ab, kita akan guna dalam bentuk-bentuk soalan yang lain. Karangan pendek, karangan panjang, semua kita nak guna benda tu. Jadi, kalau ada benda tu senang saya nak ajar. Kalau tak ada benda tu jadi susah. Saya mengajar senang. Awak nak faham tu susah. Saya tak apa, saya mengajar je macam mana pun. Senang. Tapi awak yang nak faham tu. Macam mana?
Sebab tu dia kena ikut step. So sebab tu saya sangat pesanlah pada anda, janganlah tak masuk kelas. Tambah-tambah lagi kita dah nak exam tak lama kan. So banyak sangat tips. So insya-Allah jumpa lagi minggu depan dengan tip-tip yang baru, tip-tip yang lebih canggih, tip-tip yang akan lebih membantu anda semua. Dan satu lagi last sekali, ada lagi ke yang tak ada dalam grup kita? Ingat PM kakak ni, staff ni, admin 019-757-3732 untuk join grup WhatsApp. Siapa yang tak masuk lagi lah. Sebab banyak dalam tu, kalau saya nak update apa-apa, saya akan update dalam tu. Contohnya kelas kita ditangguhkan ke, tak boleh buat, kebetulan ada emergency apa semua, dalam tu lah. Okay. Yang kedua, kalau ada kawan-kawan yang nak join lagi untuk seminar pula, untuk kelas ni, ahlan wa sahlan, dipersilakan. Okey. Terima kasih. Dan satu lagi last, bagi pelajar baru, jangan lupa tengok video-video channel tu, Ustaz Selamba YouTube tu, tengok betul-betul. Dan tengok daripada daripada video pertama sampailah video ke-13. Lepas tu sambunglah dengan mubtada, khabar dan seterusnya. Supaya apa? Supaya awak dapat. Sebab nanti, hari ni saya tak praktiskan kaedah 5 soalan scan. Kaedah 5 soalan scan saya tak praktiskan. Kaedah-kaedah jisim, jati, jif, semua sekali saya tak banyak sentuh. Sebab saya nak sentuh benda lain. Sebab benda tu saya dah sentuh. Saya dah sentuh sebelum ni. Jadi, mungkin satu masa lagi, mungkin minggu depan lagi satu, saya akan sentuh balik benda-benda tu dalam jawapan tu nanti. So, untuk memudahkan awak faham. Okey. Bukan setakat tengok, dah siap subscribe. Ya, Zakwan. Terbaik. Terima kasih. Dan jangan lupa share, like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.